Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah atas limpahan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita dapat berkumpul dan kita dapat berhimpun pada malam ini walaupun secara online, yang mana himpunan kita pada malam ini untuk kita meneruskan siri yang ketujuh, iaitu pengajian kitab Muqaddimah Hadramiyah. Ya, baik, saya minta masa kejap, saya ada nak masukkan dalam tu. Minta maaf, masa 5 minit ya. Minta maaf, masa sikit. Saya nak buat satu share dekat satu grup kat satu grup ni. Masa sikit, minta maaf. Okey. Ya, ada kerja sikit sebentar. Mohon maaf, tak dapat dielakkan. Sebentar saja lagi. Alright. Baik, alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas nikmat. Kita akan sambung pengajian kitab Muqaddimah Hadramiyah dan insya-Allah pada malam ini kita akan habiskan bab berkaitan dengan sunat-sunat puasa. Ya, seperti mana kita sebutkan tentang pentingnya sunat-sunat puasa ni sebab dia akan menambah kualiti ibadah kita supaya ibadah puasa kita tu bertambah besar pahalanya. Ya. Jadi kita sampai kepada bab yang menceritakan tentang apakah sebahagian, kita tak sampai sebahagian tapi kita dapat sikit lah, iaitu sampai dekat bab disunat-sunat, perkara yang disunatkan ketika puasa. Ya, kita sampai dekat disunatkan ketika berbuka kita membaca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Iaitu doa yang kita sebutlah, walaupun hadis dhaif tapi boleh kita beramal dengannya. Dan ada satu lagi doa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam selepas berbuka, iaitu doa yang Nabi baca bunyi kipas kuat. Bunyi kipas kuat. Weh, sensitif betul telinga dia. Tak apalah, saya tutup kipas. Tutup kipas. Ada orang dia tak boleh dengar bunyi kipas. Tak apalah, kita pasang. Kita
Jadi ada orang tak boleh dengar bunyi kipas, minta maaf. Saya terpaksa tutup kipas. Ya. Maklum, rumah orang miskin, aircon tak ada, minta maaf ya. Jadi atas kekurangan tu minta maaf lah. Bunyi tu harap dah bunyi tak ada lagi dah. Ya. Okey. Baik, insya-Allah. Minta maaf Ibu Salamah, rumah orang miskin, aircon tak ada. Ya, sorry lah mengganggu. Minta maaf bagi pihak kipas saya mengganggu bunyi. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa. Saja nak sebut, kalau saja nak sebut, mana ada saya nak sebut, sebab bising lah sebut tu, terganggu dah tu. Alai, takkan nak suruh-suruh pula je tak. Tu terang sudah le. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ibu Salamah ada aircon lebih kat rumah. Boleh bagi saya lah, sedekah kat saya aircon. Ya, sponsor ke apa. Ya, saya ni ustaz yang memang ya, gaji pun tak ada. Ceramah ni pun yalah. Memang income memang whole lah. InsyaAllah rezeki Allah tu ada. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita panas. Sunat-sunat berbuka puasa ni, ya, sunat ketika berpuasa iaitu antara lain disebutkan dalam kitab, dia kata tafsirus saimin wa ayyakula ma'ahum. Antara lain yang mana disebutkan oleh pengarang kitab iaitu Al-Imam Bafdhal rahimahullahu taala, iaitu kita memberi orang berbuka puasa, kita sponsor dia. Kita sponsor dia, sama ada kita bagi dia makan ataupun ada macam-macam cara lah. Sama ada kita bagi dia duit, suruh orang masak ke, ataupun kita bagi dekat pihak masjid supaya uruskan masakan, ataupun kita masak sendiri dan sebagainya. Itu disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, fattara as-saiman. Sesiapa yang memberi ruang pada orang untuk berbuka puasa, maka bagi untuk dia bagi makan lah. Kita bagi dia makan untuk bagi dia supaya dia dapat berbuka dengan makanan yang sedap, yang sederhana dan sebagainya, ataupun makanan yang mewah bagi kita yang mampu, wallahu a'lam. Maka dapat pahala seperti mana dia berpuasa. Bayangkan kalau kita bagi orang makan 100 orang, kita dapat pahala seolah kita berpuasa 100 orang. Macam kita berpuasa 100 hari lah tuan-tuan. Betul tak? Ya. Jadi itu fadilatnya besarnya yang disebutkan juga wa ayyakula ma'hum. Begitu juga disunatkan makan bersama-sama dengan mereka. Ya kalau mampu lah, kalau mampu. Ada orang dia hantar makan, lepas tu dia berbuka kat surau sekali, dia makan sama-sama. Ya. Jadi apakah sunat ini disebutkan? Ini lebih al-yaqu bit-tawadhu', ini lebih bertawadhu'. Maksudnya kita bagi makan, kita yang sendiri bagi makan, kita yang hidangkan makanan dan kita sendiri sama-sama makan. Ya, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi bagi buat kenduri. Ya. Kita tak pernah dengar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bagi orang makan, Nabi buat kenduri, tak ada. Tapi Nabi suruh isteri masak, lepas tu Nabi panggil sahabat datang makan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun makan yang sangat bersederhana, dan Nabi sama-sama duduk dalam majlis tu. Kan, tapi kadang-kadang ada orang kaya ni, dia bagi duit, dia tak nak makan sekali. Maksudnya lebih kepada bertawaduk, yang mana kita sponsor orang berpuasa itu berbuka puasa, kita sama-sama makan. Itu lagi bagus. Tapi kalau kita tak mampu, contohnya lah, katakanlah dia itu seorang perempuan yang ada duit, maksudnya dia nak berbuka dekat masjid, mungkin tak berapa sesuai, tak ramai perempuan, ataupun dia ni ada keuzuran tertentu. Tapi tak apalah, yang penting, yang paling utama tu memberi peluang kepada orang yang berpuasa untuk berbuka puasa atas dia punya perbelanjaan. Perbelanjaan yang dia berikan untuk orang itu dapat berbuka dengan makanan, sama ada yang mewah pun tak apa, tak ada masalah, asalkan tidak membazir, ataupun makanan yang sederhana ataupun kurang daripada sederhana. Yang penting makanan tu boleh dimakan lah. Jangan kita bagi tepung kering pula. Kalau bagi tepung yang sudah digoreng, cekodok ke, ataupun jemput-jemput dan sebagainya, ya, maka ini satu perbuatan yang terpuji, dan inilah yang kita kata timbang taruh pahala kita besar sekali. Bayangkan sekali berbuka tu 100 orang, kita dapat pahala puasa 100 orang. Subhanallah. La yantaqisu min ujurihim syai', yang tidak berkurangan pun sedikit pahala, ya. Baik, yang disebut juga dalam kitab ni was-sahuru wa ta'khiruhu ma lam yaqa' fihi syak, iaitu bersahur dan melewatkan sahur selagi mana tidak berlaku was-was. Maksudnya apa?
disunatkan kita bersahur. Bersahur ni disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi SAW sabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Nabi kata, bersahurlah kerana pada sahur itu ada barakah. Barakah ni apa? Barakah ni kesihatan, kekuatan. Jadi kalau kita buka dalam syarah-syarah hadis, ulama dia ada bincangkan maksud barakah itu. Dia luas lah, maksudnya macam-macam. Kesihatan, kekuatan, pahala, ya. Begitu juga ya, ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang disebutkan. Apakah syarat-syarat gabung puasa? Itu nantilah kita bincang, ya. Kita baru nak masuk cerita ni, belum nak jawab soalan nanti, ya. Ada nanti saya ada masa saya jawab soalan tu, insya-Allah, ya. Baik. Jadi bersahur ni barakah, Nabi kata. Bersahurlah kerana pada sahur itu ada barakah. Dan antara lain Nabi SAW sebut kelebihan bersahur ini, Nabi kata ista'inu bi ta'amis sahri ala siyabil nahar. Nabi kata hendaklah kamu berpegang, berpandukan, berpaut kepada makanan sahur untuk siang hari berpuasa. Maksudnya berpaut kepada makanan sahur untuk kita berpuasa di siang hari. Ista'inu bi ta'amis sahri ala siyamin nahar. Maksudnya dengan barakat sahur tu kita akan rasa tenaga, tak lemah. Bayangkan kalau kita tak bersahur tu, kita rasa macam Allah penat sungguh, kita rasa macam Allah rasa tak berdaya rasanya. Jadi dengan sandaran yang kita pegang, iaitu untuk menguatkan badan kita, sahur itulah. Dan Nabi SAW sebut juga wa biqailulatin nahari ala qiyamil lail, dan begitu juga tidur waktu siang sebelum zuhur, iaitu kita tidur sekejap untuk menguatkan kita, untuk kita lebih cergas bangun pada waktu malam. Jadi kata ustaz, saya ni PKP ni tidur banyak tapi tak bangun malam juga. Itu bukan masalah dia tidur banyak tak banyak, tapi masalah diri yang problem. Ada orang dia sendiri tak adalah kata orang ni tidur kuat, tapi dia bangun juga. Mungkin sudah terbiasa. Jadi ada orang yang dah tidur cukup pun 8 jam sehari, 9 jam sehari pun, tapi masih tidak boleh bangun malam. Paling tak pun dia dapat buat witir 3 rakaat pun jadilah. Maksudnya bangun lagi setengah jam ke sejam, okay, boleh, alhamdulillah, ya. Jadi itu kelebihan bersahur, yang mana dia untuk menguatkan, ya. Wa ta'khiruhu, dan disunatkan supaya kita melewatkan sahur. Jangan kita sahur pukul 1, pukul 2. Ada orang sahur lepas isyak. Apabila bersahur lepas isyak, maka kita nampak benda tu tak dapat pahala sunat, ya. Yang mana apabila kita sebut tentang sahur ni, disunatkan dilewatkan. Lagi lewat, lagi sunat. Selagi mana tidak jatuh kepada tahap was-was. Was-was apa? Dah masuk subuh ke belum ni? Dah nak azan ke apa ni? Lagi seminit ke apa sebagainya? Ini tidak digalakkan, malah makruh. Malah tidak disunatkan kalau kita ada was-was, dah azan ke tidak. Lebih-lebih lagi tempat kita tak ada azan, kita internet tak ada ke, mungkin apa, dia lebih berhati-hati, ambil lebih awal, ya. Apakah dalil? Maka disebutkan oleh Nabi SAW juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mana Nabi SAW sabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus suhura. Nabi SAW sebut, iaitu sesungguhnya manusia, iaitu umat Nabi Muhammad SAW sentiasa dalam keadaan baik selagi mana dia mempercepatkan berbuka puasa dan melewatkan sahur, ya. Baik. Jadi mungkin ada orang tanyalah, ustaz, ada tak dalil imsak? Kan ada 10 minit sebelum azan kan, ya. Ada orang kerja ni berdoa, membidaahkan saja tu. Itu yang tak sedap tu, ya. Ada dalil tak? Siapa kata ada dalil? Ada. Macam contoh kan, kenapa kita nak berimsak sedangkan benda tu boleh waktu makan lagi? Ya betul, imsak siapa kata wajib puasa? Tidak. Dia ulama-ulama dah tetapkan imsak, bukan suruh kita wajib berpuasa, tidak, itu berhati-hati. Ya. Tapi berhati-hati still tak ada dalil. Kau tahu ke tak ada dalil? Kamu tahu ke tak ada dalil? Yakin ke kamu tak ada dalil? Maksudnya dah habis ke khatam semua Bukhari, Muslim, dah khatam ke Musnad Imam Ahmad dan Musnad Sunan Abu Daud dan sebagainya. Ini kadang-kadang semangat belajar sunnah Nabi SAW, tapi baru dapat satu ilmu, ya. Ilmu dapat satu hadis, terus nak membid'ahkan orang lain. Baru belajar satu hadis, man ahdatha fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun.
Ya, maka bawa satu hadis tentang hadis bid'ah tu je, terus nak membid'ahkan orang, terus tak ada dalil. Siapa tahu, ya, ada dalil dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana tasaharna ma'a Rasulillah SAW thumma qumna ila salah wa kana qadru ma bainahuma 50 ayah. Ya, kami telah bersahur bersama Nabi SAW, kemudian kami pergi mengerjakan solat. Antara kami berhenti untuk mengerjakan solat dan untuk mendirikan solat ketika iqamat 50 ayat. Maksudnya ada gap. Ada gap, maksudnya ada ruang lepas makan, ada beberapa minit sebelum azan. 50 ayat. 50 ayat ni panjang mana? 50 ayat ni macam, dia lebih kurang macam surah Yasin. Surah Yasin ada 80 lebih. Lebih 3 suku surah Yasin. Kalau baca dengan tajwid, dengan betul-betul, bukanlah laju lah, lebih kurang saya rasa 15 minit. 15 minit, ataupun paling kalau macam cepat sikit baca macam Syekh Shuraim, Imam Masjidil Haram tu, mungkin 10 minit, 12 minit. Kan? Jadi, kalau kita kata 15 minit baca Yasin, potong satu suku, 10 minit. So, 10 minit antara Nabi berhenti makan dan solat subuh, ada 10 minit. Maksudnya ada imsak. Maksudnya Nabi tak betul-betul berhenti makan terus azan. Tidak. Nabi berhenti awal, 5 minit awal makan, berhenti. Itu maksudnya. Ini dalil imsak. Siapa kata tak ada dalil? Ada. Maksudnya gap antara Nabi SAW berhenti dan sembahyang subuh, iaitu 50 ayat. Panjang tu. Berapa muka surat? Kita baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Itu yang Nabi baca. Nabi baca bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal, tak ada. Itulah paling kurang Yasin tu dalam saya silap kalau saya baca Yasin baju kat surau tu 20 minit. Kalau potong suku 1/4, tinggal berapa? Jadi mungkin 15 minit. Jadi panjang, ada imsak. Ini dalil. Dan hadis yang disebutkan oleh sahabat Nabi 50 ayat, gap antara Nabi berhenti makan dengan solat subuh 50 ayat, hadis Bukhari dan Muslim. Ya. So jangan kita nak membid'ahkan imsak. Nak imsak silakan, tak nak imsak silakan. Kalau rasa kalau tak imsak dia boleh berhati-hati, dia boleh berhenti sebelum azan, itu tak apa. Itu tidak menjadi masalah. Yang lebih kurang kata Puan Aisyah 2 kali surah Al-Mulk. Lebih kurang 15 minit lah, 15 minit ke 20 minit. Kalau baca, betul? Ya. Jadi imsak ni ada dalil, ya. Tak nak buat itu hang punya pasal. Kalau tak, hang jangan nak sibuk-sibuk, dan jangan pula kita nak membid'ahkan. Biar orang nak imsak. Hang tak nak imsak, tak nak, tak apa. Kalau tak nak juga nak membid'ahkan, macam saya jenis saya kata, talk to my hand. Apa cerita? Ataupun lebih kasar dia, sila meninggal. Tak habis-habis nak membid'ahkan. Ini nanti masuk Ramadan ni, keluarlah status-status, apalah imsak ni tak ada dalil dan sebagainya. Pada dalil jelas. Nabi berhenti sebelum solat subuh 50 ayat. Nampak tu? Bukanlah mengakhirkan, betul-betul mengakhirkan, berhenti makan azan, tidak. Maksudnya mengakhirkan, contohnya lagi setengah jam nak azan, lagi 1 jam nak azan. Itu maksud dia. Ya, sebab itu dalam riwayat yang lain, Nabi SAW lepas bersahur Nabi salat. Nampak tu? Nabi lepas bersahur Nabi pergi salat. Salat witir mungkin. Ya, menunjukkan bahawa ada gap lepas Nabi bersahur. Bukanlah betul-betul pada penghujung waktu, ya. Baik, dan begitu juga tidak ada berlaku was-was lah ataupun syak tentang adakah nak subuh ataupun tidak, dah masuk subuh atau tidak. Maka kalau macam tu tidak disunatkan mengakhirkan lebih awal. Ini biasanya kalau kita kata yang memang tempat tak ada perhubungan lah, azan tak ada. Zaman dulu lah kan, internet tak ada, TV tak ada, memang berpandukan kepada azan. Ya, ataupun nak tengok dekat ufuk tu dah keluar fajar sadiq atau tidak. Itu tak dapat nak dijelaskan sebab apa, mungkin cuaca tak baik ke, tak nampak fajar, ditutupkan dengan awan redup dan sebagainya, maka itu mungkin kemuskilan yang timbul, ya. Baik, antara lain sunat puasa wal ightisalu in kana alaihi ghuslun qabla subhi, ya, iaitu disunatkan mandi kalau baginya itu ada mandi wajib sebelum subuh. Iaitu maksud dia apa? Kalaulah dia berjunub,
katakan malam tu dia bersama dengan isteri dia, ataupun wanita pada malam tu terhenti haid dia ataupun nifas dia, maka disunatkan mandi sebelum terbit fajar. Disunatkan, itu lebih afdal dan itu lebih utama. Tapi kalau nak mandi lepas subuh boleh tak? Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, yang mana disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, iaitu isteri Nabi, meriwayatkan, dia kata, inna Nabi SAW kana yusbihu junuban thumma yaghtasilu wa yasumu. Disebutkan bahawa Nabi SAW pernah ketika bangun subuh tu dalam keadaan berjunub, dah azan dah. Malam tu Nabi sama-sama dengan isteri baginda, berjunub, tetapi Nabi tak mandi sebelum subuh. Nabi bangun subuh ketika azan, maksudnya dah habis dah waktu tu. Ataupun Nabi tak mandi sebelum subuh, Nabi mandi selepas masuknya waktu subuh. Ya. Jadi Nabi berpagi-pagian ketika berjunub, kemudian Nabi mandi. Mandi itu mandi selepas masuknya subuh. Itu sebelum Nabi pergi masjid. Ya, lepas tu Nabi salat subuh dan Nabi puasa seperti biasa. Maksudnya tidak menjadi masalah dan tidak membatalkan puasa. Contoh orang tanya, ustaz, kalaulah saya bangun tidur sedar-sedar saya tak mandi junub sebelum subuh, adakah sah puasa saya? Sah. Sebab apa? Dalil daripada Nabi SAW. Nabi pernah berpagi-pagian, iaitu bersubuh-subuhan dalam keadaan berjunub. Nabi tak mandi sebelum terbit fajar. Dan Nabi teruskan mandi, Nabi pergi masjid berjemaah, balik Nabi terus puasa macam biasalah. Ya. Namun ada juga dalam hadis Nabi SAW disebutkan, man asbaha junuban fala siyama lahu. Hadis sahih. Dia kata, sesiapa yang bangun daripada berjunub, ya, maka tidak ada puasa baginya. Di sini hadis ni kalau kita tengok dia bertentangan dengan hadis yang disebutkan tadi. Ya, Nabi SAW bangun dalam keadaan junub selepas azan subuh. Bukan Nabi bangun selepas syuruk, tidak. Dia bangun ketika dah masuk waktu lah. Ya. Jadi, dan ni pula Nabi kata, sesiapa yang bangun subuh dalam keadaan berjunub, maka puasanya tidak sah, tidak puasa baginya. Bagi ulama kata apa? Jumhur ulama mengatakan hadis ni adalah hadis yang sudah dimansuhkan. Sudah dimansuhkan hukumnya. Seperti mana arak dulu boleh minum, kecuali tak boleh semayang, nak semayang tak boleh minum. Jadi lama-kelamaan diharamkan secara total. Jadi hukum keharusan minum arak yang dulu tu sudah dimansuhkan sama sekali, tidak dibenarkan menurut syarak. Tapi macam tu juga dulu, sesiapa yang bangun subuh dalam keadaan berjunub, maka tak sah puasa dia. Macam seolah-olah macam dia puasa tanpanya. Tapi hadis tu sudah dimansuhkan dengan hadis yang lain, iaitu Nabi bangun subuh dalam keadaan berjunub dan Nabi meneruskan puasanya. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan bahawa disunatkan mandi. Sama jugalah wanita yang haid nifas pun sama juga disunatkan mandi sebelum subuh, ya. Baik. Okey, kenapa disunatkan mandi selepas sebelum subuh? Takut-takut kalau kita mandi tu, kita kan disunatkan mandi tu, kita masukkan air dekat sini, kita masukkan air dekat dalam hidung, kumur-kumur, disunatkan, ya, dalam pusat dan sebagainya. Maka takut-takut air tu dia termasuk dalam anggota yang terbuka. Itu ditakutkan. Jadi dalam hal ini kalau kita tidak berlebih-lebihan, tidak menjadi masalah. Pada bab yang lalu saya mengatakan, kalaulah kita berkumur-kumur ataupun memasukkan air ke dalam hidung, ya, ketika mana kita berwuduk ataupun berwuduk sunat ataupun mandi junub, kalau tidak berlebih-lebihan, katakanlah kita kumur-kumur sekadar dekat sikit-sikit, tak adalah sampai dekat sini, ya, tapi tertelan, termasuk, itu dimaafkan. Tapi kalau ketika kita berkumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung, ya, untuk mandi junub dan begitu juga untuk berwuduk, berlebih-lebihan sehingga terlepas, batal. Sebab apa? Di berlebih-lebihan. Sebab apa? Ada larangan Nabi SAW, wa balik fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Nabi kata, berlebih-lebihanlah masukkan air ke dalam hidung supaya bersih, kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Ya. Jadi senang saja kalau kita berwuduk. Kalau kita mandi junub, kita berkumur-kumur, kita masukkan air ke dalam hidung tanpa berlebih-lebihan, ala kadar saja, tapi ditakdirkan terlepas juga masuk, terlepas kat sini juga.
itu dimaafkan. Pasal apa? Bukan kehendak kita, dan kita berkumur-kumur dan masuk air ke dalam hidung bukan secara berlebih-lebihan. Tapi walaupun kita berwuduk sekalipun, walaupun kita mandi junub, tapi kita kumur-kumur sampai nak dekat sampai tempat had batin, ha simpul tu, sampai tertelan sikit, batal. Pasal apa? Kenapa berlebihan? Lain kali jangan berlebihan, tidak menjadi masalah. Ya, baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara lain yang disunatkan kita mandi junub, iaitu wa yata'akkadu lahu tarkul kadhibi wal ghibah. Ya, wa yusannu lahu tarkus syahawat fa in syatamahu ahadun tadhakkara annahu shaimun. Dia kata wa yata'akkadu, dan sangat-sangat dituntut bagi mereka yang berpuasa meninggalkan amalan menipu, meninggalkan mengumpat. Ya, faham tak mengumpat? Mungkin zaman sekarang orang tak panggil mengumpat, orang panggil membawang. Ya. Dan disunatkan meninggalkan perkara-perkara yang bersyahwat. Dan apabila seseorang memaki dia, menghina dia, maka hendaklah dia mengingatkan dirinya bahawa dia sedang berpuasa. Ini matan. Ya. Baik, dituntut betul-betul. Pasal apa dituntut? Tak adalah kita kata disunatkan, tidak, dituntut. Ya, dalam hal mengumpat, dalam hal menghina dan menipu dan sebagainya, ya, kita dituntut untuk meninggalkan. Dalam ini tak disebut wa yustahabbu lahu tarkul kadhibi. Dia tak sebut. Yang Al-Imam Bafdhal dia tak sebut yustahab, disunatkan, tidak. Dia kata dituntut. Takkid betul-betul. Pasal apa? Sebab yustahab lain. Yustahab ni kalau benda yang sunat. Contoh, kita mandi selepas subuh. Adakah berdosa? Tak berdosa. Cuma afdaliyah mandi sebelum subuh. Betul tak? Ya. Dan kalaulah membohong ni, adakah kita disunatkan tinggal? Tak disunatkan tinggal. Wajib tinggalkan. Sebab apa? Membohong itu berdosa. Tak boleh sama sekali. Benda itu bertentangan dengan syarak. Memang banyak sekali hadis-hadis Nabi, apatah lagi dalam Al-Quran, yang menentang perbuatan pembohongan ini. Bohong yang tanpa keuzuran. Tapi kalau bohong disebabkan peperangan, khid'ah kan, ataupun kita nak ambil hati isteri, walaupun dia masak tak sedap, kita kata, oh sedap lah awak masak hari ni. Tapi dalam hati dia kata, bilalah pula ada lori garam yang aksiden hari ni, masih berbenar rasanya. Tipu macam tu tak apa. Dia tidak menjadi masalah. Tapi kalau berbohong yang tanpa keuzuran, yang tidak dibenarkan syarak, maka hukumnya haram. Ya. Tapi kenapa dikata dituntut? Sebab menipu dan mengumpat. Mengumpat pun haram, berdosa. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi melalui tanah perkuburan, ada 2 ahli kubur yang diseksa seteruk-teruknya. Pasal apa? Pertama, dia buang air, selepas buang air kecil, dia tak cebok kemaluan dia. So, bila semayang, air kencing yang tak dicebok tu kena pada pakaiannya, salat tidak sah. Macam seolah-olah macam dia tak semayang. Itu kena seksa. Yang kedua, suka mengumpat. Suka cerita pasal orang, cerita pasal ni dan sebagainya. Maka, ini perbuatan yang haram. Tetapi, dalam bab puasa ni, dia tetap haram, tetap berdosa. Tetapi, ia tidak membatalkan puasa. Perbuatan menipu, perbuatan mengumpat, ia adalah berdosa dan haram. Cuma dalam bab sah puasa atau tidak, dia tidak mengganggu gugat sahnya puasa. Maksudnya, orang yang menipu, orang yang membawang, maka hukumnya adalah orang itu tidaklah batal puasanya. Tak perlu qada. Dia kena teruskan. Dia wajib teruskan. Tapi, maksudnya, kam min sa'imin, ya, laisa lahu min siyami ila al-ju'i wal atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi tidak ada pada puasanya, iaitu kecuali lapar dan dahaga. Inilah perbuatan macam tu. Sia-sialah. Tapi dari segi kefarduannya, dia sudah melaksanakan, dia sudah melaksanakan tanggungjawabnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang disebutkan membawang lah. Membawang ni zaman sekarang ni macam-macam dia kata. Mungkin orang kata, Ustaz, alhamdulillah saya ni dah lama tinggalkan dah membawang ni. Satu benda yang sangat bagus, bukan senang. Ya. Sejak bila? Adalah 2-3 tahun lepas saya tinggalkan membawang. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan puan meninggalkan perbuatan membawang ni? Semenjak saya ada smartphone. Kita pun duk fikir smartphone, apa benda lah smartphone ni kan. Ya.
Jadi rupa-rupanya dia dulu sebelum ada smartphone, dia duduk kat beranda membawang cerita kota Rukiah ni dapat 4,200, dapat duit rangsangan ekonomi dan sebagainya, ya. Jadi macam tu. Ya, jadi mengumpat lah, apa dia buat, dia beli tu lah, beli ni, pergi kelab malam dan sebagainya. Jadi itu membawang. Tapi bila dapat smartphone, dia tukar pula mengumpat dekat WhatsApp. Tak keluar rumah dah, dia mengumpat dekat WhatsApp. Hukumnya sama juga, tuan-tuan. Dia sama juga, ya. Maksudnya konten tu disebarkan dan diaibkan orang itu melalui cara yang berbeza, tapi hukumnya sama seperti mengumpat, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bagi laluan azan dahulu. Insya-Allah kita sambung selepas ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa syarafa wad darajata fi ba'ath Allah maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung sedikit pada malam ini, ya. Sebelum kita akan tamat insya-Allah pada jam 9 lah, ya. Baik, disebutkan di sini, ya. Baik, tinggalkan berbohong, mengumpat, dan disunatkan meninggalkan benda-benda bersyahwat. Maksudnya tengok benda-benda bersyahwat, tengok benda-benda seksi, tengok tengok YouTube, tengok drama, drama kan, ya. Dekat siang Ramadan tengok movie, ada awak Mak Saleh pakai seksi, ini semua makruh, ini semua menggugurkan pahala, ini semua menjadikan puasa tu macam sia-sia. Kadang-kadang bila Ramadan pun buka TikTok, tengok TikTok sana, ya, makwa-makwa awek-awek yang ber-TikTok ni semua, ini mengarut ni semua. Itu terang siapa layan Instagram, ya. Kalau Facebook boleh tahan juga lah, Facebook ada banyak perkongsian yang baik. Kalau buka Facebook kita nampak ada nanti yang hadis, ada ceramah, ada tazkirah dan sebagainya. Tapi pengalaman saya kalau Instagram, yalah, kalau buka yang bahagian publik tu memang kebanyakannya mengarut. Walaupun kita tak nafikan memang ada banyak manfaatnya, macam ada yang kongsi ceramah, ada yang kongsikan hadis dan sebagainya, maka itu tidak menjadi masalah, hukumnya dibolehkan dan dibenarkan, ya. Baik, ya, apatah lagi zaman sekarang ni dia tengok benda-benda macam ni, tengok porno pada siang Ramadan, ya Allah, ya. Tapi puasa sah lah, taklah batal, tapi sia-sia puasa tu, dapat lapar dan dahaga, ya. Tak adalah batal, tak adalah nak qada balik, tapi sia-sia. Jadi kita nak pahala, kita nak kumpulkan pahala, dan kita nak bawa
ke alam akhirat nanti, itulah yang akan membela kita. Tapi kalau pahala digugurkan dengan kita tidak meninggalkan benda-benda yang menaikkan syahwat, maka hukumnya sia-sia. Ya. Baik, fa in syatamahu ahadun. Ya, fa in syatamahu ahadun. Kalaulah ada orang yang memaki dia, duk ajak gaduh dengan dia, tadzakkara annahu shaimun, maka hendaklah dia mengingatkan dirinya sendiri, aku berpuasa. Kenapa dia mengingatkan diri sendiri? Sebab untuk menghalang dia untuk terpengaruh, sama-sama melakukan perkara yang berdosa juga. Orang nak maki-maki dia kan, kita pun maki balik. Bila kita tengok orang maki kita dalam keadaan berpuasa, kita pun fikir balik, aku berpuasa, sabar. Macam tu. Ya, seolah-olah yang disebutkan bahawa tadzakkara biqalbihi inni shaimun. Dia mengingatkan, maksudnya dia mengingatkan pada dengan hatinya bahawa dia berpuasa supaya apa? Untuk menghalang. Sebab apa dalam hadis Nabi SAW dia berkata, ya, as-siyamu junnatun. Puasa ini sebagai perisai. Perisai apa? Perisai daripada berlaku perkara-perkara yang melibatkan pergaduhan, dosa, perkara-perkara yang diharamkan, ya. Dan satu lagi disebutkan oleh para ulama, as-siyamu junnatun, dia sebagai shield, perisai, iaitu menghalang daripada kebakaran api neraka. Siapa yang banyak berpuasa, yang puasanya sempurna, insya-Allah Allah akan jaganya daripada seksaan api neraka. Ya. Baik. Dan begitu juga dengan lidahnya juga. Dia kata aku berpuasa. Sama ada dalam hatinya, dan dia cakap juga pada orang. Ya, aku puasa. Oh, tak guna engkau Syed Shahrizal begini. Kita kata, tak apalah, aku berpuasa. Pasal apa? Pertama, untuk halang diri dia, dan kedua, untuk mengingatkan orang yang duk mengutuk dia, yang provokasi dia tu. Supaya duk beringat, kamu ni kutuk orang, provokasi orang nak gaduh ni, ajak gaduh ni, satu benda yang sia-sia, tak bagus. Membatalkan pahala puasa kamu. Jadi mungkin dia dengar peringatan kita, saya berpuasa, dia pun teringat, ya tak ya juga dia boleh sabar, takkan aku tak boleh sabar. Ya macam tu ya. Baik. Ya, dan begitu juga tarkul hijamah, disunatkan meninggalkan bekam. Ya. Walaupun dalam hadis yang sahih disebutkan dalam hadis kana Nabi ihtajama. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim. Nabi pernah berbekam dalam keadaan berpuasa. Ya. Tetapi sebab ada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, dia kata man ihtajama faqad aftara. Sesiapa yang telah berbekam, maka batal puasanya. Ada dua hadis kontradik, betul tak? Tapi kalau kita tak merujuk pada ulama, kita ambil pada zahir, kata mana? Pening kepala. Pertama, hadis menunjukkan bahawa Nabi ketika berpuasa, Nabi pernah berbekam. Dan juga ada riwayat dalam hadis, Nabi kata sesiapa yang berbekam, maksudnya batal puasanya. So, mana satu betul? So, dari sini ulama dia menghimpunkan hadis ni, iaitu Nabi, para ulama hadis di-identify mana hadis yang keluar dulu dan mana hadis yang keluar kemudian. Pasal apa? Dia nak tahu mana yang nasih, mana yang mansuh. Jadi apa dia buat, tuan-tuan? Jadi ulama dapat identify hadis yang Nabi berbekam dalam keadaan puasa adalah hadis yang terkemudian, menunjukkan hadis itu memansuhkan hadis yang Nabi kata sesiapa yang berbekam maka batal puasanya. Ya, dan ada segelintir ulama mengatakan, dia mentakwilkan bahawa sesiapa yang berbekam sehingga lemah badannya, maka batal puasanya. Maksudnya Nabi tak galakkan dia berpuasa kan, bila berbekam kan banyak darah kita hilang. So bila darah hilang, ada sebagian orang dia memang lemah. Ya, lemah badan dia. Maka Nabi kata jangan berpuasa, maka batalkan puasanya macam tu. Itu ada pentakwilan segelintir daripada para ulama. Tapi pendapat jumhur yang lebih sahih, yang lebih digunakan pakai oleh para ulama, iaitu hadis itu sudah dimansuhkan. Ya. Baik, begitu juga wal madar. Ya, wal madri. Madri apa? Ngunyah. Ngunyah ni macam kalau kita zaman sekarang ni gula getah lah. Mengunyah ke kita apa, ambil kayu mengunyah, enggak. Ya. Kalau zaman dulu tu dia mengunyah kayu sugi. Itu mengunyah ni benda yang makruh. Takut mengunyah tu benda terlepas masuk, benda macam tu, benda yang melepasi rongga terbuka. Tapi kalau kita ni, kalau macam tu mengunyah, kita pakai chewing gum boleh ya? Tak boleh, batal juga. Sebab dekat chewing gum tu ada manisan, ada flavor kat situ. So bila kita kunyah, flavor tu masuk. Walaupun kita tak telan getah tu, ya, tapi kita kunyah tu, dia punya manisan tu melepasi rongga yang terbuka, maka batal lah.
Tapi macam ni lah kalau kita dalam puasa kita gigit kayu siwak kan sedap gigit, ataupun kita gigit getah ke, ya, ataupun kita ambil slipper, kita gigit slipper ketagih nak nak menggigit ya. Dia gigit slipper dia. Gigit slipper orang tengok buang terbiat ke rasa. Jadi hukum dia makruh ya. Wa dhauqit ta'am, dan begitu juga berasa makanan. Berasa makanan, dia merasa makanan bagi orang yang perempuan masak lah ya. Tapi macam ada mak-mak kita ni, macam mak saya ni, macam isteri saya ni, yang perempuan dah biasa masak lah kan, dia orang ni tak rasa pun kita. Cuma kalau saya masak tu memang kita tak pasti, kadang-kadang masin ke tawa ke. Cuma kadang-kadang kalau saya masak masa dekat Mesir dulu, belajar dekat dunia kampus, saya ni tera masak jugalah, rendang boleh, macam-macam masak boleh masak lah. Tapi bila puasa masak tu, kita tak letak garam lah, kita biar dululah, masak apa yang ada lah. Bila dah azan barulah kita rasa dan kita letak garam. Senang cerita macam tu. Itu lebih baik dan lebih bagus ya. Dan juga disunatkan meninggalkan ciuman, watarkul qublah, meninggalkan ciuman ya, pada mulut ataupun tempat lain. Contohnya suami cium mulut isteri ke, isteri cium mulut suami, makruh hukum dia ya. Ataupun cium tempat lain, pipi ke, tempat yang bersyahwat. Tapi kalau macam cium mesra kasih sayang, contoh seorang suami cium dahi isteri nak pergi kerja, ataupun cium tangan suami, itu tak ada masalah. Sebab apa? Cium dahi ni janganlah bersyahwat, betul tak? Dia kalau orang dah kahwin dia tahulah macam mana kan. Tapi bukan kita nak cerita bucah, tapi kita nak cerita dari segi sudut praktikal ataupun pengalaman lah, macam mana dari segi sudut hakikat, relatif, fakta yang sebenar. Cium tangan tidak menjadi masalah ya. Begitu juga wal mu'anaqatu wal mu'anaqati wa tarkul muna'aqati. Mu'anaqati iaitu di makruh kalau berpeluk dengan isteri. Berpeluk yang macam yalah, macam kita buat seks ringan, peluk yang memang ya. Tapi kalau peluk kasih sayang, ditakuti kalau peluk tu boleh mendatangkan syahwat, disunatkan tinggal walaupun tidak keluar air mani sekalipun, walaupun tidak berjimat, tapi makruh. Maksudnya apa? Kalau kita cium bibir isteri kita ke, cium tempat yang bersyahwat, maka kurang pahalanya, ditarik pahala puasa itu sendiri ya. Dan menyentuh tanpa lapik, melentuh dia punya ya, mungkin wallahu alam kemaluan, tempat peha dan sebagainya, maka itu dimakruhkan. Wa nahwa dzalik, dan yang seumpama dengannya yang boleh menimbulkan syahwat ya. Illam yakhsha al-inzala, walaupun tidak dikhawatiri akan mengeluarkan air mani. Nampak tu? Maka taklah saya cium mulut isteri saya tu bukannya keluar air mani pun, tetap makruh juga ya, tetap makruh. Sebab apa? Kalau kita buat mula-mula tak rasa, tapi dia boleh menjurus kepada kehendak, terus berkehendak. Bila sekali dah buat, lama-lama dia jadi seronok dan takut-takut terjebak kepada benda yang diharamkan ya. Mula-mula rasa apa, tapi lama-lama rasa pula seronok pula. Mula-mula 1 saat, lepas ni 5 saat pula, lepas tu 10 saat lalas keluar air mani. Jadi dia tidak mencapai pada tahap falsafah kita nak berpuasa tu, bukan untuk berseronok ya, bukan untuk kita melepaskan syahwatnya ya. Sebab apa? Dalam hadis Nabi SAW, hadis qudsi, iaitu Allah bagi ganjaran yang sangat besar, iaitu meninggalkan yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Itu hakikat falsafah berpuasa tu, untuk kita tidak bersenang-senang ya, meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan dan minumnya ya. Dan begitu juga bau-bauan. Sebab apa? Kalau kita berasa berenak-enak tu, maksudnya hilanglah falsafah Ramadan yang patutnya kita rasa zuhud, rasa payah, rasa terbeban, rasa penat. Itu hakikatnya ya. Sehingga kan dalam sebahagian kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i pakai minyak wangi pun tak boleh, makruh dia kata ya. Sebahagian kitab fiqh mazhab Syafi'i ya, dia kata pakai minyak wangi pun makruh. Sebab apa? Pakai minyak wangi ketika bulan Ramadan ni dikira macam kita turfah, macam kita menyegarkan diri kita. Macam itulah. Sedangkan Ramadan ni tak boleh kita nak saja-saja menyegarkan diri dia. Nabi SAW sini pun tidak menyegarkan diri dia ya, kecuali Nabi penat sangat, Nabi dalam panas sangat, Nabi ambil air, Nabi sikap itu dah tak tahan sangat. Tapi selagi boleh tahan, kita tak perlulah buat macam tu kan. Khilaful aula lebih baik ditinggalkan ya.
Baik, tapi pakai minyak wangi itu khilaf lah, masih khilaf di kalangan para ulama. Ada yang kata boleh, ada yang kata makruh, ada yang kata harus dan sebagainya. Boleh pilih mana-mana pendapat yang kita nak. Baik, dalam disebutkan lagi wa tahrumu in khasyiya fiha al-inzalah, dan diharamkan mencium ataupun sentuh ataupun berpelukan jikalau keluarnya air mani. Kalau ditakuti keluar air mani. Bismillah. Minta maaf, terbatuk. Tersedak. Ya. Baik. Siapa sebut nama ni? Ke khurafat. Ya. Baik. Sama tadilah kalau kita cium isteri ke, yang mana kalau kita kuatiri dengan kita melakukan perkara-perkara begitu, boleh mengeluarkan air mani. Boleh menyebabkan inzal. Sama ada lelaki atau perempuan. Lelaki keluar air mani dan perempuan boleh orgasm. Ya. Jadi dalam hal ini hukumnya haram. Haram. Kalau lah maksudnya dhabit macam mana, piawai dia macam mana, kalau dia cium isteri ni dia rasa risau, boleh keluar air mani. Kalau ada timbul kerisauan itu dia buat juga, maka hukumnya berdosa. So bila berdosa, puasa tak batal tapi gugur pahalanya. Nampak tu. Tapi kalau dia cium isteri dia dalam keadaan dia tidak risau, dia boleh kawal diri dia, maka dia cium isteri dia, ya. Itu dikatakan makruh, tidak sampai pada haram, tapi still juga dia mengurangkan pahala puasa itu sendiri, ya. Baik. Dalam ini sebab apa? Nabi SAW melarang keras orang-orang muda. Orang-orang muda dilarang keras untuk melakukan perbuatan yang macam mana cium isteri dan sebagainya. Pasal apa? Orang muda ni kadang-kadang tidak boleh nak tanggung dia punya hawa nafsu dia. Nak kalau mereka yang sudah berkahwin, baru berkahwin, ya. Ramadan pergi nikah. Siapa suruh Ramadan nikah? Cik pasal lah tuan-tuan, ya. Kena pula Ramadan siang hari panas, memang panas, hujan seminggu 2 minggu tak duduk. Bini pula berkemban siang Ramadan, memang cik nahas lah. Dia pun cakap bini, kenapa berkemban tu? Dia kata, panas lah bang. Kata, abang tengok awak lagi panas. Jangan cik pasal. Sebab itu disunatkan berkahwin pada bulan Syawal, ya. Ada hadis disunatkan berkahwin pada bulan Syawal. Kalau bukan tak boleh kahwin pada bulan Ramadan, takut ya orang muda tak pernah jumpa, dapat dah macam dia kata orang budak-budak baru dapat mainan, takut-takut terlepas, ya, kenalah kafarah. Kafarahnya bukan kecil anak punya tuan-tuan. Dia benda yang sangat besar, yang sangat membebankan. Dan insya-Allah kalau sebab kita akan masuk. Okey. Baik, dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi ataupun dalam kitab apa ni? Ni kitab apa ni? Ini saya dah. Kitab Hasyiah Baijuri. Ya. Dalam kitab Hasyiah Baijuri, Imam Baijuri kata, dalam Bujairimi tak silap, Bujairimi dengan Baijuri dia sebut bahawa dia sebutlah, dia kata kalau seseorang itu dia bercumbu dengan isteri dia, ya. Dia bercumbu dengan isteri dia, ada dua keadaan. Sama ada dia bercumbu dengan isteri dalam keadaan berlapik, sama ada dua-dua berlapik ataupun salah seorang berlapik. Dan ketika dia bercumbu tu keluar air mani, batal tak? Tak batal. Tidak batal, tetapi haram perbuatan, ya. Kedua, kalau dua-dua tak berlapik, dua-dua dalam keadaan bertelanjang bulat, tapi tidak sampai memasukkan kemaluan, tapi sekadar kucupan dan sebagainya, tapi bersyahwat, tapi menyebabkan keluar air mani, suami ke ataupun isteri ke, maka sebab tanpa berlapik maka batal. Ya, seolah-olah macam dia beronani juga hukumnya di situ, ya. Ini kena hati-hati, ya. Yang berlapik tak berlapik dia berbeza kat situ tuan-tuan, ya. Ini perincian yang kita dapat tengok daripada perbuatan tu. Okey. Saya ambil metod yang baru pada hari ini,
Iaitu saya habiskan matan pada hari ini. Kita habiskan bab-bab yang digalakkan ketika sunat-sunat dan makruh ketika berpuasa, dan lepas tu baru saya akan jawab satu persatu soal jawab, ya, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Wa yukrahu as-siwak ba'da zawal, dan dimakruhkan bersiwak selepas tergelincir matahari. Ya, dalam mazhab Syafi'i kalau kita bersiwak sebelum zuhur tak ada masalah. Maksudnya sebelum tergelincir matahari, sebelum masuk waktu zuhur. Jadi kalau kita berpuasa pada siang Ramadan, kalau nak gosok gigi sebelum tergelincir matahari. Kalau selepas tergelincir matahari, hukumnya makruh. Maksudnya kurang pahala. Pasal apa? Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, la khalufu famis saimi yaumal qiyamati atyabu indallahi min rihil misik. Ya, dia kata sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa pada hari kiamat lebih wangi, lebih baik berbanding lebih baik daripada, Allahumma salli ala Muhammad, bau minyak wangi, misik, minyak wangi misik. Minyak wangi misik ni, Allahu Akbar, kasturi. Lebih baik daripada bauan kasturi. Maksudnya Nabi kata bau mulut orang berpuasa ni lebih Allah suka, lebih baik pada hari kiamat berbanding dengan minyak wangi kasturi. Maksudnya kalau kita gosok gigi, kita menghilangkan fadilat tu. So menghilangkan fadilat tu hukumnya makruh, iaitu dikiaskan kepada orang yang mati dalam keadaan syahid. Ya, mati dalam peperangan dalam keadaan syahid. Jadi ulama tak membenarkan dimandi. Pasal apa? Menghilangkan penyaksiannya. Sebab apa? Bau mulut tu nanti dia akan menjadi penyaksian pada Allah Subhanahu wa taala yang kita ni berpuasa. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Begitu juga dengan darah orang syahid. Darah tu nanti akan menjadi pembela dekat akhirat nanti, bukti dia berjihad fi sabilillah taala. Jadi bukti tu kalau kita hilangkan makruh lah, tuan-tuan. Tapi tidaklah sampai haram, tapi kurang fadilatnya, memang tidak digalakkan. Tapi kalau sebelum zuhur tidak menjadi masalah, tidak menjadi makruh. Kalau kita nak gosok, tapi jangan banyak sangat dah. Nak gosok ke, nak bergagel ke, nak berkumur-kumur ke, maka hukumnya tidak menjadi masalah, dan hukumnya tidaklah menimbulkan perkara itu benda yang salah dan sebagainya. Sedap betul. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi benda ni khilaf di kalangan para ulama lah, ya. Ada pendapat yang mengatakan, iaitu mazhab lain mengatakan tak makruh, tapi mazhab Syafi'i mengatakan makruh. Ya, kalau kita rasa boleh tahan, kalau tidak ada kepentingan, contohnya kita ni memang kerja ke, memang duduk rumah ke, ataupun kerja pejabat, kita seorang-seorang tak berborak dengan orang, itu tak apalah, kalau boleh kita tahan. Tapi kalau melibatkan perbuatan kerja kita ni, jumpa klien, jumpa ramai orang, ya, tengah hari pukul 3 Ramadan nak jumpa klien dengan mulut berbau, jadi tak baguslah kan. Jadi boleh ambil pendapat yang mengatakan tidak makruh, wallahu alam, ya. Wa yustahabbu fi ramadhana aw tawsi'atu 'ala al-'iyali, disunatkan pada bulan Ramadan, iaitu meluaskan perbelanjaan kepada ahli keluarganya. Disunatkan, ya. Sebab apa? Kita berbelanja untuk makan minum anak isteri, hukumnya adalah sedekah, hukumnya sunat, kewajipan. Ya, kita bagi benda yang cukup untuk keperluannya adalah wajib. Contoh makan sehari berapa kali? 3 kali. Tapi kita tambah kemewahan sikit, itu sedekah, sunat. Nampak tu, ya. Macam kita ni, bagi isteri kita makan minum, bagi pakaian, ya, okey. Tapi kita bagi dia cincin, itu sedekah. Ya, tabtaghi biha wajh Allah, dalam hadis Riyadhus Shalihin, Nabi SAW, kamu bagi isteri kamu makan tu, itu kira sebagai sedekah. Itu satu benda yang mendekatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan kita lebihkan sikit, kita senangkan hati anak kita. Sebelum kita penghujung Ramadan tu, bagi duit, beli baju raya, beli, nampak tu, itu sunat. Ya, tapi jangan sampai membazir, jangan sampai lepas raya kita berhutang sana dengan alung dan sebagainya. Jangan, ikut kemampuan. Tepuk dada tanya iman, tepuk akal tanya kemampuan, itu, ya. Maksudnya, ya, wal ihsan ilal arhami wal jiran, dan berbuat baik kepada sanak saudara, yang ada hubungan tali silaturahim. Siapa? Adik-beradik kita, mak bapak kita, jemput dia makan, masak bagi dia, kita bagi dia duit dan sebagainya. Begitu juga al arham. Ya. Begitu dengan jiran. Jiran ni macam dulu kita biasa masak, kita bagi dia makan. Ini masak bubur lambuk, kita bagi dia sikit. Kita buat kuih, kita bagi dia sikit, ya.
Wa aisaru sadaqah, dan memperbanyakkan sedekah. Wa tilawah, membanyakkan baca Al-Quran. Wal mudarasah, dan ulang kaji. Maksudnya baca, dengar. Dengar, baca. Macam tu. Dalil dia apa? Ramadan Nabi bermudarasah dengan Jibril. Nabi baca, Jibril dengar. Salah, Jibril betulkan. Jadi sunnah Nabi SAW. Ya. Jadi kata ustaz, zaman sekarang ni macam mana kita nak mudarasah tadarus? Jibril, kita tak ada Jibril nak bertalaki. Jangan bertalaki dengan Jibril, kita dengan orang lain lah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz batuk-batuk ni, insya-Allah tak ada. Ya. Batuk ni sebab tersedak tadi. Bukan batuk yalah minta-minta janganlah, jangan COVID-19 minta-minta jauh, tak ada. Ni tersedak. Kalau apa tadi cakap tiba tersedak tu, dia sampai sekarang tersedak tu. Ya wallahu alam. Ya. Jadi macam orang biasa buatlah, macam dekat masjid tu. Lepas subuh tu ada buat bulatan. Baca, dengar, baca, dengar. Betul kan? Sampailah satu hari berlaku khatam satu juzuk ataupun dua juzuk, dan pada penghujung Ramadan maka habis khatam Al-Quran, ya, ataupun satu bulan tu ada yang khatam 2 kali, masya-Allah, ya. Wal i'tikaf la siyama al-ashri al-awakhir, beriktikaf di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala, ataupun surau yang hukumnya sama seperti masjid, ya, terutama pada 10 malam terakhir. Itu lebih utama, itu yang Nabi sangat-sangat tekankan, sehingga Nabi betul-betul ikat kain 10 malam terakhir. Nabi tidak berkelamin dengan isteri, tinggalkan syahwat langsung. 10 hari berpuasa, bukan saja puasa makan minum, bersama isteri pun Nabi puasa, ya. Tapi kalau beriktikaf pada awal Ramadan boleh, tak ada masalah, tapi 10 malam terakhir itu lebih baik, itu yang dituntutkan, ya. Wa fiha Lailatul Qadar. Pasal apa 10 malam terakhir itulah ada malam Lailatul Qadar. Wa yaqulu fiha Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan dia berkata zikir ataupun doa yang sering dibaca pada waktu malam, ya Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya engkau ni Maha Pengampun dan mencintai pengampunan, maka ampunilah aku. Ya biasa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini bagus kalau kita baca dan kita amalkan. Sebab apa? Itu sunnah Nabi SAW, dan Nabi SAW lakukan pada malam-malam Lailatul Qadar, pada malam 10 malam terakhir. Wa yaktumuha wa yuhyiha, iaitu dan menyembunyikan malam Lailatul Qadar kalau dia menjumpai. Ya, kalau dia menjumpai, dia menyembunyikan, dia tak kecoh pada orang lain. Maksudnya kalau kita belajar tanda-tanda malam Lailatul Qadar, kita nampak tanda-tanda dia, kita tak beritahu ke orang lain. Kecuali orang yang betul-betul kita rasa dia memang kaki ibadah, ya. Ada orang ni dia tunggu malam Lailatul Qadar baru beribadah. Pasal apa? Kalau kita duk beritahu aja, nanti orang tak hidupkan malam-malam terakhir. Orang ambil sambil lewa saja, orang nak beribadah pada malam Lailatul Qadar saja, tidak. Jadi sebab itulah biar kita rahsiakan, biar ada orang cari sendiri, biar ada orang hidupkan 10 malam terakhir tu secara aktif. Kalau yang menghidupkan 10 malam terakhir tu pasti jumpa. Ya. Jadi sebab itulah wa yaktumuha, iaitu wa yuhyiha, dan menghidupkan malam Lailatul Qadar, tak tidur, hidup saja, ya. Macam Nabi SAW 10 malam terakhir, malam tu Nabi lebih pada ibadah, tidur sikit saja, ya. Wa yuhyi yaumaha kalailatiha, dan menghidupkan siang malam, siang apa tu malam tu, siangnya besok tu pun kita hidupkan dengan ibadah juga. Siang Lailatul Qadar tu sama juga, ya, seperti mana kita menghidupkan pada malamnya, ya. Wa yahrumul wisalu fi saum, dan diharamkan puasa wisal. Puasa wisal ni iaitu puasa 2-3 hari tanpa berbuka dan tanpa bersahur. Nampak, ya. Nabi SAW ada memberi peringatan, dan Nabi bagi amaran, iyyakum wal wisal, hendaklah kamu jangan berwisal, jangan berpuasa sambung-sambung. Sebab apa? Ada sahabat yang tengok Nabi SAW berpuasa 2-3 hari tanpa berbuka, tanpa bersahur, ya. Bayangkan, kita tak boleh kan, penat tu, tapi Nabi boleh. Kenapa Nabi boleh? Itu mukjizat Nabi SAW. Hikmahnya supaya nak menunjukkan bahawa Nabi ni kuat, ada kekuatan yang Allah bagi pada Nabi, tidak ada pada orang lain, supaya para sahabat yakin inilah Nabi ada mukjizat, ada kekuatan untuk menguatkan keimanan para sahabat Nabi SAW. Jadi ada sahabat yang cuba nak ikut cara Nabi berpuasa 2 hari 3 hari tanpa berbuka dan tanpa sahur, maka Nabi bagi peringatan, jangan, ya. Kalau aku tak apa, pasal apa? Abitu inda rabbi. Nabi kalau tidur di sisi Allah Subhanahu wa taala, Nabi tidur tapi hati tak tidur. Kita kalau tidur dengan hati-hati sekali kita tidur. Kita tidur, hati kita pun tidur sekali.
Tapi kalau Nabi tidur, mata saja tidur, tapi hati berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yut'imuni wa yusqini. Dan walaupun Nabi tak berbuka, Nabi tidak bersahur, tapi Nabi kenyang. Allah yang kenyangkan Nabi, dan Allah tidak mendahagakan Nabi SAW. Kita tak ada. Kita tak ada mukjizat. Sebab itu diharamkan berpuasa sambung-sambung seperti Nabi SAW. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sempat kita masuk bab kafarah. InsyaAllah besok kita masuk bab kafarah. Jadi ada soal jawab, ada orang nak tanya soalan. Ya. Baik, apa soalan yang ditanya ni? Baik, kita boleh tengoklah. Soalan berawal. Tadi yang tanya, ustaz ni batuk-batuk. Jangan doakan saya COVID-19 ni, minta lah. Tadi tersedak tadi. Yang tegur saya batuk tu, ini mesti bawa masuk kelas ni, lambat masuk ni. Tadi pada awal tu first half tak ada batuk, alhamdulillah. Tapi minta tak ada apa-apa lah kan. Ya. Ustaz, macam mana kalau tiba-tiba gigi bibir kita berdarah kerana suhu panas? Batal puasa tak? Kalau gigi berdarah tu ambil lah tisu ke apa kau. Ya. Kalau gigi berdarah kita telan juga, batal lah. Kecuali memang tu tidak boleh dielakkan. Dah pakai tisu pun tertelan juga. Sikit tidak menjadi masalah. Mengurangkan pergaulan dengan isteri ketika di siang hari Ramadan, boleh ke gitu? Ya. Jangan mengurangkan. Dia kalau boleh tinggalkan. Bercumbu-cumbu ni walaupun tak keluar air mani, walaupun tidak apa, tinggalkan, pasal makruh. Ya. Ini dalam kaedah saddud dzari'ah, menutup apa perkara yang lebih buruk berlaku. Nampak tu ya. Jadi kurangkan, bukan kurangkan, tinggalkan langsung. Disebabkan tinggalkan ciuman, tinggalkan berpeluk-pelukan, bersentuh-sentuhan walaupun tidak keluar air mani. Hukumnya makruh di sisi mazhab Syafi'i, dia mengurangkan pahala. Ya. Baik, ada soalan lagi yang tanya. Okey. Baik, jika seseorang kebiasaan bersiwak tiap kali salat waktu zuhur dan waktu asar, ya, makruh juga. Ya, makruh. Di sisi mazhab Syafi'i tetap makruh. Ya, maksudnya nak bersiwak sebelum makruh. Nak bergosok gigi sebelum makruh. Lepas zuhur, azan Allahu Akbar, kalau kita bersiwak, hukumnya makruh. Pasal apa? Kebiasaannya bau mulut berubah selepas zuhur. Tengah hari itu berubah. Ya. Baik. Walaupun dah biasa, tapi sebab apa? Ditinggalkan. Ya. Sebab itu bau itulah akan menjadi penyaksian. Bau itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang Allah sukai dan apa yang boleh menjadi penyaksian ke akhirat, buat apa kita nak hilangkan? Itu. Tapi khilaf lah, khilaf. Ya, bagi saya ambil tengah-tengah. Ya, macam saya tak siang Ramadan tak pergi mana-mana kan, tak ada jumpa klien. Biasa kalau pergi kuliah zuhur, kuliah duha, dan itu sajalah. Tak ada duduk berdekat-dekat kan. Kalau boleh saya memang tak buat lah. Tapi kalau orang yang kerja bank ke, memang dengan klien dekat dan sebagainya, maka lagi bagus jangan gosok gigi. Ya. Apa guna inhaler ketika berpuasa, apa hukumnya? Ya, hukumnya membatalkan puasa. Sudah saya bincangkan pada bab yang kedua. Ya, batal sebab apa? Dia melepasi rongga yang terbuka. Okey. Baik. Soalan, semoga ustaz sihat selalu, alhamdulillah, insya-Allah, amin ya rab. Ya. Kita tengok tadarus hanya wujud dalam bulan Ramadan. Bolehkah amalan ini dihidupkan setiap masa? Boleh, tak ada masalah. Maksudnya kalau apa yang bagus, macam saya tengok di beberapa masjid dekat Gombak. Ya. Generasi-generasi itu dia masih teruskan walaupun Ramadan dah habis. Itu bagus. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, alhamdulillah. Ya, ada soalan lain. Ya, apakah syarat-syarat gabung puasa? Nanti saya jawablah, nanti bab puasa sunat nanti saya jawab nanti. Ya. Sebab apa belum gabung puasa lagi kan, nantilah. Nanti nak biasa ni gabung puasa ni sunat dengan qada. Ya. Ketika bulan Syawal nanti. Adakah disunatkan juga memakan tamar rutab ketika mana bersahur? Ya. Bagi contoh makanan sunnah ketika mana berbuka. Ya, sahur tidak dispesifikkan apa-apa saja. Kalau ikutkan makanan Nabi SAW, ya jugalah. Sebab apa? Rutab ataupun tamar ni makanan asasi. Ya, jadi macam kita dimakan nasi. Orang Arab ni roti dengan tamar. Dalam kitab Syama'il, Nabi makan roti dengan tamar. Makan macam tu. Jadi makanan asasi pun disunatkan juga. Ya. Lepas isyak tu moreh bukan? Betul lah. Lepas isyak tu tak namanya sahur, dinamakan moreh. Ya. Baik. Ada soalan berkenaan dengan mengumpat tadi. Apakah hukum mengumpat orang kafir? Kalau kafir zimmi yang di bawah penjagaan orang Islam,
maka hukumnya adalah haram juga. Ya, al-muahad ataupun zimmi, maksudnya hukumnya sama juga, haknya seperti orang Islam, tak boleh kita nak sakiti dia, tak boleh kita nak menghina dia dan sebagainya. Ya. Afiq Khan, ini Afiq Khan, saudara Syahrukh Khan, dia kata semoga ustaz kekal sihat dan handsome. Amin ya. Semoga kekal sihat dan handsome. Handsome memang kekal pun. Sihat tak pastilah, kadang-kadang sihat, kadang-kadang tidak. Ya, walaupun sakit tapi tetap handsome juga. Perasan namanya tu. Bagaimana dengan seorang yang terkena selsema, biasanya lendir, kahak dan hingus selalu ada. Jadi perlukah keluarkannya? Ya. Baik, kalau ada hingus, ya, kalau ada hingus batal puasanya. Kalau hingus tu keluar, batal. Bila batal? Kalau hingus tu keluar masuk mulut dia telan. Ya. Tapi kalau hingus tu keluar dia buang, tak ada masalah lah. Ya. Tapi kalau hingus tu keluar kat sini, dia sedut balik, masuk ke dalam rongga sini, masuk ke dalam otak, batal. Tapi kalau selagi mana dalam ni dia sedut, telan balik, tidak membatalkan, ya. Tapi kalau dah keluar, dia sedut balik, batal. Sebab apa tu? Benda sudah keluar, seolah dia masuk dalam rongga yang terbuka. Dan begitu juga batal kalau dia mengalir masuk bibir kita, kita berasa sedap lah, kita bertelan. Batal hukumnya, ya. Baik. Semoga sentiasa diberi kesihatan, amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, sekiranya kita ambil wuduk ketika berkumur-kumur, tiba-tiba tertelan air, batalkah kepuasa? Ini lambat masuk ni. Boleh dengar balik, boleh dengar balik, saya dah jelaskan, ya, seperti mana dalam video ni, dan video yang lepas pun ada. Boleh dengar balik, insya-Allah. Insya-Allah, sebab apa kita nak jimatkan masa, time pun dah 9 lebih dah. Wallahu alam, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada esok hari kita akan bertemu untuk sesi yang ke-8. Kita akan masuk bab kafarah. Macam mana, siapa yang kena kafarah dan bagaimana kafarah itu berlaku, dan siapakah yang tidak kena kafarah. Moga kita diberikan panjang umur dan murah rezeki, dan bertemu pada waktu yang esoknya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala, kesihatan dan sebagainya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza man illa ghafarta wal hamman illa farajta wala daynan illa qadaita wala maridan illa shafaita wala hajatan min hawaij dunya wal akhirati ila qadaita ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi